Tenom, sebuah daerah di bahagian pedalaman Sabah. Terletak kira-kira 3 jam perjalanan dari bandar kota Kinabalu, sebahagian besar daerah ini diliputi kehijauan yang menenangkan. Majoriti masyarakat di sini adalah bangsa Murut yang masih memegang utuh adat dan budaya mereka. Warna-warni tradisi melakar senyuman pada wajah anak-anak. Keserasian mereka dengan alam tidak dapat dinafikan. Pekan Tenom yang dibina di sebalik banjaran Keroka ini umpama bandar tersembunyi di bawah bayu. Tidak berapa jauh dari lembah Pekan Tenom, sebuah perkampungan bukit tersegam indah di celah-celah ladang getah. Kampung Batu Tiningkang, antara kampung kecil dibina di kawasan bukit ini. Norizan atau Satyah Pawai mesra disapa Babu Norizan oleh golongan muda di kampung, antara penduduk yang aktif dalam membangun kampung kecil itu. Kini, Norizan selesa meluang masa di rumah membuat kraf bunga daun getah. Sejak pencin, pada mulanya saya rehat-rehat dululah. Saya bosan juga diam-diam. Saya mengusaha balik ini membuat kraf tangan bunga daun getah sambil-sambilan lah tu. Bunga daun getah, satu seni kraf yang telah bertapak sejak turun-temurun di bumi Malaysia. Namun begitu, seni kraf ini bukan suatu kebiasaan di negeri Borneo. Bergantung kepada penggubahnya, bunga daun getah mampu memberi gambaran realistik bunga segar kerana pembuatannya adalah dari bahan alam sekitar. Gabungan tona warna yang cerah dan lembut serta penggunaan daun sebenar membuatkan bunga ini kelihatan memukau dan menarik. Norizan dahulunya bekerja sebagai pegawai di Jabatan Pembangunan Komuniti di bawah Lembaga Industri Getah Sabah. Penglibatannya dalam bahagian itu sedikit sebanyak menjadi titik permulaan lahirnya cinta terhadap seni kraf bunga daun getah ini. Ini anjuran lembaga, banyak kaki tangan yang diberi peluang belajar lah tu, termasuk saya. Dari sanalah saya berminat lah ini membuat ini kraf tangan ini ya, sebab macam cantik lah itu kata. Ya itulah tu. Mencubalah membuat yang proses tu kan. Kebetulan pada masa itu gata-gata abang masih rendah. Senang mengambil daun yang bermutu tu untuk direndam, mencoba proses sehingga membuat bunga lah yang macam-macam tu. Tapi tidaklah secantik lah begitu kan, baru belajar sambil kasih baiki ya gitulah itu. Bunga daun getah mempunyai ciri khusus. Setiap kelopak bunga diperbuat daripada helaian dan urat daun berbeza. Bunga daripada bahan organik ini berbeza dengan bunga hiasan plastik biasa. Jika identiti manusia pada ibu jarinya, bunga daun getah adalah dari alur rangka daun yang berselirat. Rutin mingguan. Seawal 6 pagi, Norizan berjalan di sekitar kampung dan ladang getah untuk mencari daun getah muda. Pemilihan daun yang sesuai penting bagi menghasilkan dasar kelopak bunga berkualiti. Walaupun sudah berusia 65 tahun, nenek kepada 8 cucu ini menganggap pencarian ini sebagai senaman menguatkan tubuh badan. Pertama kali untuk penyediaan daun getah ini untuk dibuat kraf tangan, kita pergi ladang lah. Kalau kita ada tanaman getah yang masih kecil itu senanglah kita pergi ladang kita saja. Ini yang bagus, lepas itu kita ambil satu-satu, rendam. Bismillah, ini terlampau muda, tidak sesuai. Dia hancur kalau direndam. Kita pilih daun itu, pergi ke hutan buat pemilihan lah daun yang sesuai. Jangan dia tua, jangan muda, dan jangan dia ada karena penyakit lah. Kadang-kadang ada penyakit, ini daun getah
bintik-bintik dia tuh. Bolehlah pilih-pilihin. Pilih. Kau mau pilih yang kalau dia tiada sakit penyakit, cantik-cantik, barulah pelawak itu bunga. Kalau yang begiok-giok ada penyakit tuh tidak bagus. Kalau ikut pada hari itu, kutipan kita itu mesti direndam pada hari itu. Kita rendam dia dengan guna air biasa selama sebulan. Lepas itu tidak boleh tukar-tukar air itu. Ke 1 bulan baru kita cuci. Daun yang direndam akan ditutup dan disimpan di tempat redup tanpa gangguan serangga atau binatang lain. Setelah sebulan diperap, proses penguraian klorofil akan berlaku secara semula jadi, lalu menghasilkan rangka daun yang berurat. Proses mencabut sisa klorofil seterusnya dilakukan dengan mencuci daun dalam air mengalir. Kalau boleh kita buat di sungai yang senanglah mengalir. Tapi kalau tiada, mana-mana saya lah. Air hujan apakah yang sudah kita tagak tu, boleh juga. Setiap helaian daun dibasuh satu persatu. Proses ini memakan masa, namun Norizan tidak pernah jemu melakukannya. Ada kalanya, bau yang keluar dari daun itu kurang menyenangkan. Boleh tahan juga bau dia. Tapi kalau orang sudah biasa, yang selalu menuri, mungkin okeylah. Dengan bau kentalan lebih kurang lah begitu. Kentalan yang sudah membusuk tuh. Kita bersih tangan pun mungkin 1 hari, 2 hari, masih lagi lah kalau diciumin di tangan. Lepas itu sudah cuci, biar dia sudah bersih, kita keringkan biasa, kasih titis air tuh. Mengering kalau ikut, kalau sudah titis air itu selama 2 jam kah 3 jam, kering sudah. Sudah bersih, macam putih biasa lah tuh. Kadang-kadang saya tengok impresi, kadang-kadang saya tengok yang pokok-pokok bunga di sekeliling bila kita keluar di rumah. Wah, nampaklah ini bunga. Wah, ini satu, ini satu, gitulah itu. Berbeza-beza ini bunga kan. Dia punya susunan, dia tumbuh pun lain, berlain-lainan. Menggubah bunga aktiviti kesukaan Norizan. Dalam usianya kini, melahirkan kreativiti melalui gubahan bunga mampu memberikan ketenangan. Antara gubahan bunga kegemarannya adalah gubahan bunga ros. Kalau ikut kita punya bunga, apa pilihan kita punya bunga kan? Kalau bunga ros, gulung-gulung lepas itu lipat-lipat, baru susun-susun lah itu dia kita punya lipatan itu. Daun getah yang telah kering berwarna putih kekuningan, bersih dan senang dilentur. Jika dijaga dan disimpan dengan betul, daun getah kering ini mampu bertahan lebih 5 tahun tanpa reput. Namun, ia perlu dikendalikan secara berhati-hati. Walaupun teksturnya utuh dan kuat, daun getah kering ini senang berubah bentuk jika tidak dijaga dengan elok. Ibarat bunga sebenar, bunga daun getah juga perlu dikendalikan dengan lemah lembut. Helaian daun yang telah disusun diikat dengan dawai untuk membentuk sekuntum bunga.
Lepas itu sudah diikat di dawai itu, kita warna lah apa yang kita suka, warna apa, merah kah, kuning kah, apakah gitu lah. Norizan biasanya mewarnakan bunga menggunakan mesin berus angin bagi mendapatkan tona warna sekata dan optimum di serata permukaan kelopak bunga. Spray kita boleh menggunakan itu berus, tapi kalau ikut saya kan guna berus tidak berapa cantik lah. Kadang-kadang itu betul ke apakah. Tapi kalau kau spray pun mesti pandai juga lah, berhati-hati lah juga macam mana. Banyak dia punya proses juga. Habis kita tapis itu itu warna, jangan dia beketul dia. Kalau beketul tidak cantik juga itu. Cat warna semula jadi sering menjadi pilihan utama Norizan. Warna pada kelopak bunga biasanya diilhamkan oleh warna-warna bunga sebenar. Kadang-kadang saya tengok impresi, kadang-kadang saya tengok yang pokok-pokok bunga. Di sekeliling bila kita keluar di rumah, wah nampaklah ini bunga. Wah ini satu, ini satu, gitulah itu. Berbeza-beza ini bunga kan. Dia punya susunan, dia tumbuh pun lain, berlain-lainan. Warna dia kah, dari segi warna, dari segi ialah susunan dia, gubahan dia lah begitulah itu. Menengok juga di di TikTok.